Hai murid-murid, mari kita buat ulang kaji Komsas Fokus SPM. Dalam video ini, cikgu ingin berkongsi tentang cerpen gerhana manusia. 同学们，老师现在要跟大家复习 Komsas。今天我们要专注于 cerpen gerhana manusia。Murid-murid, di sini cikgu sertakan satu petikan prosa moden, iaitu daripada cerpen gerhana manusia. Seterusnya, soalan nombor 2. Soalan ini berbentuk soalan kebat ya, kerana ada rangkai kata pada pendapat anda. Jadi, jika soalan ada pada pendapat anda, jawapan kita perlu fikir sendiri ya. Kita tidak boleh mencari jawapan daripada petikan. Okey, teknik menjawab soalan kebat. Mula-mula, murid baca soalan yang diberikan. Yang kedua, analisis soalan dengan teliti. Kita cari kata kunci arahan soalan. Okey, jadi di sini kata kuncinya ialah usaha-usaha, dan mungkin dalam soalan yang lain kata kunci yang boleh ditanya adalah seperti kesan, langkah, punca, peranan atau kepentingan. Jadi perlu buat analisis soalan. Yang ketiga, kita tentukan subjek soalan, sama ada satu pihak atau banyak pihak. Jadi di sini soalan tanya usaha-usaha, jadi tentulah banyak pihak ya, usaha-usaha. Dan yang keempat, jawapan soalan kebat ya, yang diberikan ini haruslah ada huraian ataupun penerangan. 同学们，这个第二题是soalan kebat, OK？ 因为它的题目那边有pada pandangan anda 或者pada pendapat anda。这样我们要怎么样回答soalan kebat呢？第一，你一定要先读题目。第二，你要分析题目，你要找题目的 kata kunci， 看他问什么。它的关键词这边是usaha-usaha。第三，你要找题目的最重要的是题目那边需要你回答一方面的还是多方面的。在这边题目是usaha-usaha，所以是多方面的。第四，你的答案一定要有解释，那就是我们要讲的huraian。Murid-murid, untuk soalan 2, soalan kebat ini, jika soalan meminta murid-murid berikan usaha-usaha, jadi usaha-usaha melibatkan banyak pihak ya. Di sini kita boleh guna teknik dikemasin campur mm ya. Jadi apa maksud dikemasin campur mm? Okey, jika soalan meminta usaha-usaha, kita boleh cari jawapan dalam aspek. Okey, yang pertama diri. Okey, kita sendirilah. Sama ada kita guna istilah saya ataupun mungkin soalan minta remaja, murid atau individu. Yang kedua, kita boleh cari jawapan dari aspek keluarga. Jadi keluarga ini termasuklah ibu bapa, kakak, adik, abang, datuk atau nenek. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat ini termasuklah komuniti setempat atau jiran. Yang keempat, sekolah. Sekolah ini kita boleh lihat dari aspek pentadbir sekolah, guru disiplin, guru atau kaunselor. Yang kelima, negara. Untuk negara kita boleh sebut sama ada pihak berkuasa, kerajaan ataupun kementerian tertentu seperti Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan yang terakhir, media massa. Media massa ini termasuklah surat khabar atau rancangan televisyen. Jadi kita pilih jawapan yang sesuai ya, sesuai dengan kehendak soalan.
同学们，这个 K8 题目是问关于usaha，所以usaha 我们要找的是多方面的答案，所以这边我们可以用 dikemasin 加 mm 的方法。什么叫做 dikemasin 加 mm 的方法？那就是第一，我们可以看个人的方面的方法，那就是我或年轻人或者学生。第二就是看家庭，家庭包括了父母和你的兄弟姐妹或你的公公婆婆。第三就是社会，社会包括了我们的邻居或者当地人。第四，学校，学校包括了管理层、纪律老师或者舞蹈老师。第五，国家，国家包括了政府或者政府的部门。和最后，媒体，媒体包括了我们的报章或者电视节目。Seterusnya murid-murid, untuk soalan ini ya, tentang usaha, cara atau langkah, jawaban kita haruslah mengikut formula ini, yaitu siapa, buat apa, dan mengapa. Untuk mengapa, kita berikan huraian ya, dan huraian kita bolehlah kita gunakan perkataan ini seperti bagi, untuk, demi, agar, kerana atau supaya。同学们，这个是 K8 题目，所以我们可以这样子回答。当你的 K8 有问到的是方法，你可以这样子的回答：谁做什么，为什么。当你在讲解为什么，你可以用 bagi, untuk, demi, agar, kerana 或 supaya。Baiklah murid-murid, daripada penerangan cikgu tadi tentang teknik menjawab soalan K8, di sini cikgu sertakan satu jawapan ya, ataupun contoh jawapan bagi soalan kedua ini. Okey, kita perhatikan jawapannya. Pada pendapat saya, usaha untuk memastikan bank darah negara sentiasa mempunyai darah yang mencukupi ialah kerajaan menganjurkan kempen menderma darah setiap bulan di seluruh negara supaya orang ramai berpeluang untuk menderma darah. Ini ialah isi pertama ya, kita berikan peranan kerajaan. Terusnya kita sambung lagi. Selain itu, media massa menyiarkan iklan tentang kepentingan menderma darah untuk memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat agar terus menderma darah. Dan isi ketiga, 3 markah kita berikan 3 isi. Isi ketiga, seterusnya ibu bapa juga menggalakkan anak-anak untuk menderma darah kerana tindakan ini akan membantu menambah bekalan darah di bank darah negara. Jadi murid-murid perhatikan ya, kita guna kaedah siapa buat apa dan mengapa. Dan mengapa ini kita gunakan kata-kata seperti supaya, untuk, dan kerana。同学们，这个就是我们的 K8 题目的答案。这个答案是根据之前老师在这边已经讲解的怎么样回答 K8 题目的方法。OK， 我们的答案是根据 formula 谁做什么为什么，所以你会看到谁这边是政府、media massa 和 ibu bapa 三方面，而且我们的答案都有加以解释为什么。Baiklah murid-murid, sebelum cikgu mengakhiri perkongsian cikgu kali ini, cikgu ingin memberikan sedikit peringatan ya. Okey. Untuk soalan 1,
soalan pemahaman Komsas ini ya. Murid-murid haruslah baca petikan kerana dalam petikan tu ada jawapan. Okey, kita cari perkataan yang sama. Okey, perkataan yang ada dalam soalan itu ada dalam petikan. Jadi kita cari dan kita tulis semua jawapan yang dapat dikesan. Itu lebih selamat walaupun soalan ini hanya 2 markah. Yang kedua, soalan kebat. Untuk soalan kebat, murid haruslah memahami soalan dan mencari kata kunci. Tengok dia tanya sebab-sebab ataupun cara-cara. Dan kita tulislah jawapan yang lengkap. Okey? Jawapan yang ada huraian dan lengkap. Dan berikan 3 jawapan. 3 markah, kita berikan 3 jawapan. Dan soalan yang terakhir ialah soalan ketiga. Okey, di sini ada 1 jawapan dalam petikan dan 1 jawapan lagi daripada keseluruhan bahan Komsas. Kita haruslah memahami aspek Komsas yang ditanya dan gunakanlah perkataan yang sesuai untuk menulis jawapan kita. Kerana jika jawapan kita salah, contoh yang kita tulis itu tidak akan diberi markah. Jadi aspek Komsas perlu dikenal pasti ya, supaya dapat gunakan perkataan yang sesuai. Baik, itu sahaja peringatan yang cikgu ingin sampaikan. Cikgu berharap ya murid-murid akan terus berusaha dan mengulang kaji. Kerana seperti yang disebut oleh Mario Teguh ya, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Dan cikgu berdoa agar murid-murid yang terus rajin berusaha ini akan mencapai keputusan yang cemerlang untuk bahasa Melayu SPM. 同学们，老师希望同学们继续加油。OK， 虽然时间还很长啊，你们还要继续加油，因为还有很多东西你可以读和做准备，这样你的考试成绩一定会很好的。老师祝福你们，拜拜。